sistem ketahanan badan, daya lemah. Itu salah satu punca sebab Daya dapat penyakit leukemia. Macam mana kita tak nampak selama ni, Mek? Macam mana? Selamanya akan ingat lebam-lebam dekat badan saya tu. Sebab dia jatuh tapi tak. Rupanya salah satu tak ada leukemia. Tolongnya kamu, ya Allah. Kak, kita sebagai penjaga kita dah cuba yang terbaik, Kak. Kan, tingkat dah besar. Kenapa dia balik cepat? Janji dah putus lama. Teh abang janji dengan teh abang akan kawal dia bang. Janji abang tu macam air mengalir pada daun keladi. Tak pernah lekat di hati pun. Sebab itulah abang tak pernah pegang pada janji abang. Itu dia antara sedutan drama yang sempat kami kongsikan bersama anda berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Siapa lebih sukar kawal perasaan? Biasanya lah Karina, secara orang kata stereotip lah. Kalau wanita ni orang kata terlalu beremosi, cepat nangis. Kalau lelaki panas barang, tak boleh kawal emosi mereka apabila marah. Tapi kita nak tahu betul ataupun tidak, kita nak tanya bersama dengan tetamu-tetamu kita pada hari ini. Hari ini kita bawakan tetamu-tetamu yang boleh kita gambarkan mereka ini mempunyai emosi yang stabil ketika ini. Mereka tak marah juga, mereka tak sedih, tapi pastinya gembira dapat bersama kita. Harap-harap gembira lah ya. Harap. Kita nak bersama dengan Sophie, salah pula namanya. Wan Sharmila yang dramanya di Slot Akasia sedang meningkat, orang kata paling ditonton ketika ini, dan tahniah di atas drama tersebut. Watak yang sangat sweet lah semua orang cakap. Di awal-awal tadi pun Rina dah berkongsi pengalaman menonton 7 hari Mencintaimu. Saya peminat setia. Mencintaiku 2. Mencintaiku 2. Okey, kita juga bersama dengan Haris Anwar. Cukup segak hari ini. Saya tak nak bagi tahu apa yang obvious kat dia. bagi penonton yang dia. Kan? Itulah. Gelaran Abang Botak tak boleh guna buat masa sekarang lah. Tak boleh. Tak ada masalah. Still boleh pakai itu, still dalam hati lagi. Itu trademark saya. Macam mana pun itu. Baik, dan kita juga bersama dengan Encik Fazli Yusof selaku perunding motivasi kita pada hari ini. Selamat datang Encik Fazli, sihat? Terima kasih. Alhamdulillah. Emosi agak-agak macam mana hari ini Encik Fazli? Oh bagus. 10 markah. 10 markah. Wow, kena datang selalu tu. Okey, berbalik kepada topik yang kita nak bincangkan. Siapa yang lebih sukar kawal perasaan? Macam kita dah bincangkan di awal tadi, Lalam, sebenarnya bila cerita tentang soal perasaan ini, setiap individu ada pelbagai perasaan, pelbagai emosi. Kadang-kadang bila kita tengok situasi, bila kena dengan apa yang kita rasa seronok tu, kita akan zahirkan perasaan gembira, perasaan seronok. Tapi bila ada sesuatu perkara yang menguji emosi kita, kita boleh jadi sedih, kita boleh menangis, kita boleh marah dan tak dapat mengawalnya. Kalau nak digambarkan, siapa Wan Sharmila sebenarnya? Ya Allah. Adakah seorang yang pemarah, orang yang orang kata tenang dan bila pandang tu rasa happy, gembira je? Macam mana? Ingatkan dia nak tanya Itu. Dia tanya pasal I. Okey, saya rasa saya suka pendam. Saya banyak simpan. Tapi sampai satu tahap yang mungkin saya rasa dah tak boleh kawal, paling-paling pun saya nangis lah. Itu je lah kot. Biasanya kalau marah, kuat menangis ke kuat marah? Macam tengking kat orang? Alamak, dia depends pada situasi tu. Situasi. Tapi saya rasa kadang-kadang lah, mungkin kalau family terdekat, mungkin dia orang rasa macam saya ni garang. Pada saya bukan garang, mungkin saya tegas. Mungkin saya tegas, saya rasa apa yang benda tu saya rasa salah, mungkin saya akan marah. Tapi macam saya cakap tadi, marah tu lambat. Simpan dulu. Ya, simpan. Mungkin cara saya cakap tu saya dah bagi tahu betul-betul jangan, ni tak bagus ke apa ke. Cara tu cara elok, tapi kalau macam degil mungkinlah akan jadi marah. Tapi kalau situasi tu yang melibatkan dalaman sangat tu, mungkin dia akan nangis. Tapi kadang-kadang bahaya juga bila kita dah kumpul satu hari tu pun meletup. Tapi saya tengah fikir bila Wan Sharmila cakap boleh marah.
dengan karakter lemah lembut macam ni. Saya tak boleh gambarkan macam mana tahap marah Wan Syarmila. Itulah. Kita nak tanya kepada Haris pula lah. Haris jangan risau. Saya tak akan tanya Haris ni kuat marah, kuat happy, kuat apa. Tapi nak tanya, biasanya orang selalu cakap kaum lelaki ni tak selalu meluahkan perasaan mereka. Selalu kontrol macam orang kata. Kan? Bagi Haris sendiri, betul ke kaum lelaki ni tak suka meluahkan perasaan? Haris sendiri macam mana? Kalau Haris kalau dengan family sebenarnya Haris memang jenis yang tak tahu lah. Haris jenis yang mungkin orang kata kalau dari segi penonton-penonton tengok, saya ni jenis yang manja sebenarnya. Saya tak luahkan saya punya ni. Kalau dekat kawan-kawan, even kat kawan-kawan, kalau saya ada masalah pun saya takkan luahkan. Dengan family pun saya tak. Saya jenis yang pendam juga. So and then saya jenis yang macam kalau nak marah tu saya fikir macam 2-3 kali juga sebenarnya. Sebab saya rasa macam buat apa nak marah kan sebenarnya. Kalau kita boleh daripada kita marah, baik kita maafkan orang tu. So benda tu lagi tak tahulah, bagi saya lagi best sebenarnya. Kalau kita dapat maafkan orang daripada kita marah orang, tapi kalau orang tu macam buat something yang macam di luar jangkaan, yang macam contoh dia ada kena-mengena dengan family saya ke apa, mungkin akan tercetus marah sikit. So dia marah bersebab tapi still kawal juga. Ikut situasi lah. Yes. Tapi kalau sedih macam mana pula? Adakah Haris akan meluahkan perasaan atau pendam juga? Kalau sedih kalau sedih nangis kat mami. Tak tahu. Kalau sedih jujur kalau sedih saya memang akan pergi kat mak saya. Sebab tadi dah sebut anak manja kan. Sedih saya akan pergi kat mak saya akan pergi dekat ayah saya tak akan pergi kat adik-adik saya yang lain. Sebab diorang akan ejek saya. So saya akan pergi dekat mak dengan ayah saya sebab saya tahu diorang adalah saya punya support system yang paling kuat sekali. And then itulah. Tapi sekarang ni kalau ikutkan jarang sedih sebenarnya. Selalu happy sebab rasa macam kita kena positif selalu. Seronoknya bila orang cakap jangan sedih. Hidup dia penuh dengan kebahagiaan. Tapi tak tahu, mungkin sebab tak bercinta lagi. Mungkin Okey, kita dah dengarkan pandangan daripada Wan Syarmila dan juga Haris sendiri, bagaimana mereka dalam karakter diri membawakan emosi-emosi tertentu. Cik Fazli, bila cerita tentang perasaan ini, kita tak boleh nafikan. Ada masa kita akan melalui fasa kesedihan. Kita akan menangis beria-ia. Ada masa bila orang menguji kesabaran kita, kita mampu untuk meluahkan atau menzahirkan kemarahan. Ada masa gembira, kita gembira. Tetapi bila sentuh tentang perasaan ini, bagaimana kita nak melihat bahawa perasaan ini mampu untuk mencetuskan situasi itu dan memberi impak kepada orang lain? Menarik. Sebab jarang orang nak menguruskan perasaan ini. Kalau sebenarnya manusia ni dicipta dengan 4 elemen. Pertama intelektual, yang kedua fizikal, yang ketiga spiritual, yang keempat emosional. Keempat-empat ini penting, saling berkait antara satu sama lain, menjadikan kita sekarang, kualiti kita sekarang, kegembiraan kita sekarang. Kalau fizikal ada doktor, ada fitness coach, ada gymnasium. Kalau ada klinik, ada doktor semua kan. Kalau spiritual ada masjid, ada ustaz. Kalau intelektual ada sekolah, ada universiti, ada buku. Tapi emosional ni tak dipelajari. Kan? Jadi soalannya macam mana kita nak uruskan emosi supaya boleh memberi impak pada kehidupan kita dan orang di sekeliling. Siapa yang lebih pandai kawal emosi? Ada satu kajian oleh seorang profesor bernama Dr. Simon Iklof. Dia buat kajian terhadap lelaki dan perempuan lah. Dan mereka mendapati bahawa golongan wanita mempunyai markah yang lebih tinggi dalam emotional recognition, social sensitivity dan empathy. Sebab itu wanita ini dia lebih peka dengan perasaan orang lain. Lelaki dia buat kayu, buat tak tahu je kan. Kadang dah tunjuk buat tak tahu. Sebab apa? Sebab dalam otak wanita dia ada dipanggil mirror neuron. Mirror neuron yang lebih baik daripada lelaki. Apa itu mirror neuron? Iaitu bahagian otak yang boleh memahami posisi orang lain, boleh memahami empathy. Mereka lebih empathy berbanding orang lain. Itu kelebihan wanita lah. Bab marah tadi sikit. Bab marah dia kata lelaki ni bila marah dia vocalize. Dia akan menyatakan kemarahan dan beritahu kemarahan itu pada orang lain. Sebab itu tadi pergi lempang bini lepas semayang tu kan. Marah sangat tu. Marah sangat tadi contoh kan. Yang kedua, perempuan pula dia kenapa dia internalize and direct the anger to themselves. Itu yang menangis. Dia diam,
Lepas tu dia menangis seolah kadang-kadang dia marahkan diri sendiri. Lama-lama kalau tak diuruskan dengan baik boleh berlaku itulah masalah dan sebagainya. Okey, baiklah. Tapi apa yang saya dapat orang kata simpulkan daripada pembukaan yang diberikan oleh Encik Fazli adalah emosi ni kita tak boleh kawal, tapi macam mana kita luahkan kita boleh kawal. Betul? Ya, kita boleh uruskan. Boleh uruskan. Okey, apa pun kita nak dengarkan apa kata orang di luar sana berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Jadi jom kita dengarkan pendapat orang luar. Orang perempuan mungkin sebab komitmen dekat rumah dia orang tinggi kan. Jadi saya rasa orang lelaki kena bagi dia sama lah. Saya rasa lelaki kot. Sebab lelaki ni dia satu sifat ego. Ya, bila dia ego, dia macam baran. So bila ada trigger, ada perempuan sakit hati dia ke apa ke, dia akan terus meletup. Perempuan ni memang dia banyak emosi, tapi dia boleh fikir lagi mana baik, mana buruk. Perempuan lebih susah nak kawal perasaan tu sebab dari segi Sean, my experience, saya prefer to terus terang. Tapi kadang-kadang Sean tak bagi tahu sebab mungkin Sean tahu dia tak boleh terima apa yang Sean nak cakap tu. So cara Sean nak bagi tahu tu kena berubah lah untuk sesuaikan pada pendengaran dia. Walaupun sisi wanita, tapi sisi merasakan wanita juga. Itu sebab sisi sebenarnya tak ramai kawan perempuan. Sebab daripada sekolah lagi, sisi rasa macam kalau kita nak cakap dengan perempuan atau wanita, kita macam kena beralas sedikit. Tapi kalau dengan lelaki ni, kita boleh bagi tahu je. Kalau kita tak suka, kita tak suka. Kalau kita suka, kita suka. Dia depend kepada individu tu sendiri, yang mana bila perasaan tu datang segelebuk, sekali banyak, mungkin dia akan jadi lebih kasar sebenarnya. Selalunya perempuan akan membuli lelaki bila dia tak boleh kawal perasaan. Mengikut maturity level dia. Kalau dia macam tak matang, selalunya akan ada lah update status, Facebook lah, Twitter tak mention. Siapa dah biasa buat tu mesti terasa kan. Tindak balas dia terus bertindak tau. Macam dia tak kira lah siapa orang tu. Kalau dia tengah baran ke apa ke, dia memang terus je smash orang. Macam perempuan dia ada fikir lagi, tak baiklah buat macam ni lah, macam tu lah. Sean bukan seorang yang jenis suka marah. So walaupun dia, orang buat sesuatu yang sakiti hati saya or saya berasa marah, saya akan let go. Salah satu benda yang Sean suka or saya ikut is redha lah. We leave it to him. Okey, itu pandangan daripada rakan selebriti kita bagaimana mereka sendiri melihat siapa di antara wanita dan lelaki ini sukar kawal perasaan. Tapi kebanyakannya cakap wanita lah. Mungkin sebab orang menggambarkan emosi itu lebih kepada sedih. Biasanya orang kata wanita ni emotional lah, especially masa time-time dalam bulan tu lah. Okey, faham. Baik, sebelum kita nak berhenti rehat seketika, nak berbalik kepada Lala. Bagaimana sebenarnya tadi kalau Cik Fazli menyentuh, kita mungkin boleh menguruskan emosi kita. Tadi cakap suka pendam, suka simpan. Orang yang suka pendam, suka simpan ni paling ditakuti bila dia bersuara ataupun dia dah sampai ke muncak kepada semua stor-stor penyimpanan dia. Jadi kalau Lala sendiri, bagaimana uruskan kalau dari segi marah tu terutamanya? Sebab katanya seorang yang tegas. Bila datang marah tu, bila semua space semua dah tak ada, kira dah tiba masa untuk bercakap atau menyuarakan, saya rasa cara macam mana saya nak uruskan perasaan tu sebenarnya, tak tahulah, ini diri saya. Saya sebenarnya diamkan saja. Orang kata matikan sajalah situasi tu. Maksudnya apa yang jadi tu saya reda. Saya rasa macam dah lah, saya cari perkara-perkara yang boleh positifkan diri, boleh tenangkan hati, boleh cakap kat diri sendiri macam tak apalah, maafkan, supaya saya akan fikir tak apa, insya-Allah ada hikmah dia atas apa yang dah terjadi. Contoh benda-benda tu sedih atau buat saya marah. Tapi kalau kita tak luahkan kepada orang tersebut, mungkin juga orang tu sampai bila-bila tak tahu dia akan mengulangi perkara yang sama. Okey, yes. Memang betul, saya tak akan luahkan kepada orang itu. Sebab saya selalu percaya satu hari nanti
orang tu akan tahu situasi sebenar, orang tu akan tahu apa cerita sebenar, sebab selalunya akan terjadi macam tu. Selalunya saya akan cerita pada seorang best friend saya ke apa, orang yang paling tahu semua pasal apa yang terjadi. Dan bila satu kejadian tu kata macam orang tu dia tahu balik, so saya akan cakap dia dah tahu dah ni. So okey dah. Selesai. Jadi untuk nak kawal perasaan masa tu memang saya akan diamkan diri, saya akan reda, saya akan percaya satu hari dia akan tahu perkara yang sebenar. Itu sayalah, saya akan diam. Saya akan diam ya. Macam boleh relate juga sebab kalau saya marah saya akan tarik nafas. Okey, biarlah dia akan tahulah. Kalau tak tahu someday dia akan tahu juga dan kan. Dan lepas tu kita avoid lah diri kita dengan dia. Kita buat border, kita tahu jarak macam mana kita dengan dia, dah tak perlu lagi. Ni bukan orang yang perlu rapat dengan aku. Allah kata dia tak bagus untuk aku. Allah kata aku tak bagus untuk dia. Macam itulah saya akan cari benda-benda yang positifkan diri. Memang orang yang positif. Orang di sebelahnya tersenyum tapi sekejap saja. Kita nak tahu senyum ada makna tu. Kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini.